Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati hafadz, tuan-tuan imam, pengurusi yang kuasa Masjid Nasiruddin, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan 10 2020, banyak kosong hari ini, kita dapat meneruskan agenda pengajian kita dalam kitab Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagaimana yang telah anda sebut sebelum ini, penyakit ini penyakit lama, penyakit zaman dulu, terbawa-bawa kepada umat ini sehinggalah sampai kepada hari kiamat, yaitu tajahul as-sunan ar-rabbaniyah. Kita tidak mengambil iktibar daripada kebinasaan, kehancuran umat-umat yang telah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Penyakit ini bahaya, iaitu bukan saja umat itu yang hancur, negara dia hancur. Yang kita akan sebut beberapa contoh umat dulu, dan kita tengok sebab-sebab kebinasaan umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama juga. Maka para jemaah sekalian, boleh jadi kita biasa duk sebut tentang penyakit riak dan penyakit takabur. Kita banyak dah belajar dalam ilmu, dia panggil ilmu tasawuf, penyakit-penyakit ini kan. Tetapi penyakit tentang tidak mengambil hirau ataupun tidak mengambil cakna tentang apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, punca-punca kebinasaan, sebab-sebab binasanya umat dulu. Maka bila kita tak tahu, kita berani nak langgar juga ketetapan Allah Azza wa Jalla, ataupun disebut dengan nama bahasa kita ni, kita berani rempuh sekatan hudud, ataupun zaman Covid ni orang panggil PKP, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan kita akan binasa sebagaimana binasanya umat dahulu. Cerita ini, tuan-tuan, tanda dalam ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd, tulis suratul Ra'di, ayat yang ke-11. Dalam suratul Ra'di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah cerita kepada kita, bagi tiap-tiap seorang kita ni ada malaikat penjaganya, silih berganti. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita ada pengawas, security. Dia panggil malaikat hafazah. Dia jaga kita. Kalau nak tahu kita ni dijaga atau tidak,
Kita ambil makannya manis-manis letak di kepala kita. Kita tidur dekat tu. Penuh dalam pinggan kita tu semut, mungkin lipah masuk, cicak. Tapi dalam hidung kita tak masuk. Sebab apa tak masuk? Padahalnya benda-benda ni dia suka tidur dalam lubang-lubang ni. Ya, tak ada. Sedar-sedar tidur ambil bio masuk mana tu? Somak tidur masuk cicak. Ada? Tak ada bunyi. Ha. Jarang-jarangnya ketik dipigah dalam telinga itu ada. Ketika malaikat lepas lagi nak suruh kita ingat. Artinya Allah kata manusia ni ada malaikat yang menjaga. Malaikat yahfazunahu min amrillah. Malaikat jaga dari depan kita, menjaganya sesuatu daripada bahaya dengan perintah Allah. Biasanya kalau kita tengok kanak-kanak, budak-budak kau jatuh, nah, terbalik dia punya kereta tolaknya lambu di angin, tak sakit. Nah, biasa orang kata gapo? Oh, malaikat jaga tu. Betul tak? Kita ni semua malaikat jaga ni. Hafazah dia panggil. Nah, cuma bila nak kena, dia lepas. Kena. Baik. Tepat kita naknya ayat seterusnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ayat ni kita kena faham secara tafsir ulama yang muktabar. Allah kata aku tidak ubah keadaan kaum itu, di mana semua kita ni lahir di atas dasar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk di atas landasan fitrah, juruh belaka, baik belaka kita. Tapi bila kita lari daripada fitrah, pergi jadi na'udzubillah tidak beriman, ataupun orang ini sudah beriman tapi menentang undang-undang Allah, lawan hukum Allah, bermakna kita telah ubah perjalanan agama itu kepada benda tak baik. Allah kata apa? Allah tak ubah perjalanan ini sehingga kamu ubah. Mubah jadi tak baik, aku ubah perjalanan hidup kamu. Wa iza aradallahu biqaumin su fala maraddah. Ini kita kena baca perhabis ayat. Kalau Allah Taala nak benda tak baik kena atas hamba dia, tak ada siapa boleh tolak. Wa ma lahum min dunihi min wal, tidak ada siapa yang menjadi pelindung ataupun penolong mana-mana orang yang telah ditetapkan oleh Allah kebinasaan atau kerusakannya. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini kita baca secara telus mengikut tafsir para ulama Islam bahawa Allah Taala tidak ubah manusia daripada duduk dalam tenang-tenang aman damai kecuali mereka ubah buat benda tak baik. Kampung kita ni aman damai, keluarga kita aman sejahtera. Tapi kalau kita ubah pergi buat maksiat, maka ketika itu akan berubah daripada rahmat Allah Ta'ala menjadi ancaman ataupun bala yang Allah Ta'ala akan timpa kepada manusia itu. Kita lihat umat-umat dulu. Ada umat Masya Allah, kaum Sabak. Laqad kana li Sabain, Tuhan sebut cerita Sabak. Dalam duduk dalam kebun, comel, lawa kebun, sehingga sana yang mari fakafarat, bila dia kafir, langgar nikmat Allah Ta'ala, sepatut mereka tauhid jadi kufur, maka Allah Ta'ala hancurkan negara mereka, hilang begitu saja. Dalam suratul Ankabut, tuan-tuan tanda suratul Ankabut, Allah SWT sebut wa qaruna wa fir'auna wa haman. Qarun, siapa dia Qarun? Adakah di kalangan kita tak kenal Qarun? Ada? Dia kata bukan tak kenal, tak ingat. Tak. Qarun ni ahli korporat besar. Setengah orang kata menteri keuangan lah bagi Fir'aun, kan? Wa Fir'aun besar. Wa Haman perdana menteri dia. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru. Ini punca
kerusakan manusia atas dunia, tanda tuan-tuan, punca kerusakannya bila Nabi Musa datang, istakbaru fil ardi, mereka sombong atas muka bumi. Musa, anak angkat aku. Oh, sudah. Musa, budak kita ambil dalam air hanyut. Jadi mama kanu sabiqin, mereka ingat dia ni kuat, lepas daripada azab Allah. Maknanya isu besar, punca manusia dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, punca mari daripada istikbar, sombong, tidak mau terima kebenaran ataupun tidak mau tunduk kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Suratul Ankabut ayat 39, kemudian kita sambung ayat 40 Al-Ankabut. Allah kata apa? Fakullan akhazna bi dzambihi. Masing-masing kaum yang telah mengubah perjalanan agama Allah Ta'ala, kami binasakan dengan sebab dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka kami hantar angin ribut kan dengan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada mereka yang mati dengan tempikan suara yang kuat. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada mereka yang kami tenggelam dalam bumi. Siapa dia? Qarun. Wa minhum man aghraqna, ada di kalangan mereka yang telah kami tenggelamkan dalam air. Siapa dia? Firaun. Umat kaum Samud, Ad. Ini dua nama yang disebut-sebut dalam Quran. Tuan-tuan kalau baca Quran tak lari daripada kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Duduk di mana dia? Tanda. Nanti lepas Kawit ni kita pergi tengok. Nak pergi? Nak pergi boleh, tapi tidak digalakkan pergi. Sebab tempat bumi yang dilaknat, Nabi tak suka. Nabi kata nak masuk, tabkun, menangis ataupun buat menangis. Bukan kata masuk pergi suka, pergi selfie lah. Itu tempat kaum dilaknat. Main-main kita. Ada di Madain Saleh, masih ada lagi bumi dia. Wa ila akhahum Huda, kan? Kaum Ad di Yaman masih ada. Qarun tergelar bumi. Firaun sekali dengan Haman tergelar dalam air. Maknanya kita baca dalam sejarah ni, inilah kaum-kaum yang dikira kepala pengat besar. Samud, Ad, Firaun, mari buat mana lagi? Lut. Kemudian jangan lupa, wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah kata aku tak zalim pada mereka. Walakin kanu anfusuhum yadlimun, tapi mereka yang betul-betul zalim. Sebab apa bila zalim? Tuan-tuan tanda kezaliman yang paling besar dalam dunia ni apa dia? Zalim dari sudut akidah. Kita kena ingat, kezaliman tak ada dua. Zalim dari sudut akidah, syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ini zalim yang paling dahsyat. Inna syirka la zulmun azim, kata di Sayyidina Luqman. Syirik adalah zalim yang paling besar. Kemudian zulmul ibad, kezaliman sama-sama makhluk, macam-macam lah zalim. Rampas harta orang, hina orang, bunuh orang, semua tu zalim lah. Tapi zalim dari sudut akidah, syirik. Dari sudut akidah, dari sudut juga amalan kita zalim. Apa dia? Riya. Mana zalim kita seorang? Iyalah, sebab dengan riya ibadat kita hilang. Kenapa tak zalim? Penak-penak buat kerja, tak ada kosong. Penak kita. Ya. Waktu kita belajar dulu, waktu tu dia panggil komputer apa besar atas meja ni. Ingat tak? Mula-mula mari di sekolah ni, besar komputer. Sekali silap habis hilang maklumat. Allah tu kak. Menunggunya kata orang, 3 hari 3 malam tak makan, habis data hilang. Itu atas dunia boleh buat balik. Bagaimana tuan-tuan bayangkan di akhirat esok, buka-buka file kosong. Sebab atas dunia ni kita zalim. Dengan apa? Kita buat ibadat bukan kerana Allah, tapi dia panggil syirik pada manusia. Dia panggil syirik khafi, riya, nak tunjuk ke orang, sum'ah. Ini semua dahsyat. Maka kata para ulama,
was-sa'idu man itta'za bi ghairihi. Tulis sikit kata-kata hikmah. Manusia yang bahagia itu manusia yang mengambil pengajaran daripada kerusakan orang lain. Kita tengok dia rusak, kita jangan buat astagfirullahalazim, aku tak mau jadi manusia derhaka. Tapi manusia celaka, na'udzubillah, manusia yang baik, manusia yang mengambil pengajaran daripada kerusakan orang lain, manusia yang penyelaka, dia menjadi pengajaran kepada orang lain. Na'udzubillah. Berat kita. Orang kata, jangan buat jadi macam dia tu. Jadi kita tu menjadi model keburukan orang tunjuk kita, jangan buat. Apa satulah bila kita belajar, kadang-kadang guru hak mengajar tak apa sedap. Nah, mengatuk kita dengar ceramah dia pun beletih. Jadi murid-murid pergi komplain guru besar, tukarlah cikgu ni. Cikgu besar kata dah, mau belajar jangan ikut dia. Sebab cara dia tidak menarik, menyebabkan orang jadi tertidur. Budak-budak lain kelas ya. Maknanya kita ni biarlah kita mengambil pengajaran daripada orang lain, jangan kita dijadi pengajaran kepada orang. Kalau nak tengok benda buruk, orang tunjuk kita lalu. Allahu akbar. Waktu Abrahah datang ke Mekah, ada cerita sikit. Nama seorang tali baru Quraisy, nama dia Abu Righal. Nah, jadi dengarkan nama pelik ni. Abu Righal. Acuk kata sekali. Abu Righal. Jangan buh nama anak. Ni manusia punuh. Manusia contoh tak baik. Abrahah mari daripada Yaman. Dia tak kenal jalan-jalan Mekah ni. Kan? Si Abu Righal ni pergi jadi tali baru. Makan upah nak tunjuk jalan nak pergi ke Mekah kepada tentera gajah Abrahah. Maka jadilah suatu model buruk kepada puak-puak Arab. Lepas dia haji melontar di Mina, orang Arab akan pergi ke kubur Abu Righal, pergi lontar dengan najis, kerana dia ni menjadi orang panggil tali baru yang buruk, proksi yang jahat kepada orang apa ni, Abrahah. Itu dia panggil keburukan. Jangan dibuat. Jangan kita jadi contoh buruk orang tunjuk kita. Na'udzubillah. Kita nak siapa dia mati tu, Pak Cik Haji kita telah, Masya Allah, Allah zaman dia ada dulu kak. Masjid kita ni harmoni, tenang, nak comel. Lama dia ada dulu kak. Kalau lalu kok ni rumah-rumah wakaf dia buat. Jadi kita bila orang lalu kubur kita tu, biar orang jadi kenangan. Jangan Allah mujurlah dia ni mati. Kalau tidak Allah tak nak tidur kita malam-malam. Kabar-kabar punya ayah dalam ingat kau habis benda ni masuk. Kokeh-kokeh tangga sedar pagi esok menuduh lokeh hilang. Nak kata apa? Ini manusia ni kalau mati orang kata apa? Mujur dia mati. Kata juga innalillah tu. Nah, tapi lepas pada innalillah tu alhamdulillah. Nasib baiklah dia mati sesat dah. Jangan. Baik para jemaah sekalian, bila kita duduk di sini, kata di para ulama, inna sunnatullah la tuhabi ahadan. Ketetapan Allah Ta'ala nak membinasakan orang-orang yang jahat ini, Allah Ta'ala tidak akan pilih orang. Tak ada. Tapi masalahnya, ingat baik, kalau dia mari, bala datang, dia tak pilih orang dah. Dia lanyak semua sekali. Na'udzubillah. Kena negeri ni, negeri ni. Dulu anda ingat mula-mula selepas PKP awal-awal dulu, anda ada cerita bagaimana COVID datang. Dia mampu menutup pusat maksiat. Dan tuan-tuan jangan lupa, COVID juga menutup masjid. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya masjid negeri kita tidak ditutup. Walaupun sebahagian daripada sahabat-sahabat kita kembali semula PKP yang terpaksa dihadkan solat. Tuan-tuan doa. Kita tak mau ya Rabbi, kita tawasul dengan amal soleh kita solat berjamaah. Lepas kita solat kita kata ya Rabbi ya Karim, cintanya kami kepada solat berjamaah, cintanya kami iktikaf di masjid, sayang kami pada majlis ilmu. Ya Allah, angkatlah COVID ini daripada kawasan kita. Jangan masjid ni di lockdown sekali lagi. Itu dia panggil tawasul dengan amal soleh. Besar tu kan. Kita tak minta dengan Allah,
kita saya ke masjid, kita buktikan kita mari. Jangan duk saya duk melengur rumah duk tulis Facebook, masjid tak boleh pergi pula. Waktu boleh pergi dia tak pergi pun. Ini masalah besar. Kita panggil bahasa jenis penyakit gila menulis, tidak gila untuk melaksanakan ketika kita dapat. Masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok suasana berubah. Suasana langit gelap. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, aku tengok muka Nabi berubah. Tidak kata nak hujan suka dia. Kita ni tengok langit gelap tak rasa apa-apa dah. Bawa payah lah, tak ada apa. Jangan main. Kadang-kadangnya mari ombak tsunami tak apa jadi, seperti yang telah berlaku berapa tahun dulu kan? Sekali dia pedar mari, habis duduk jemur di tepi laut tu, berkalai panggil habis, nak kata apa. Jadi kita kena ada rasa cemas sebab telah berlaku pada umat dulu. Maka orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah nampak resah, gelisah tengok langit gelap lah? Kan nak hujan." Nabi kata apa? "Ma yu'amminuni an yakuna fihi azab." Siapa dia boleh jamin pada aku bahawa hak mari itu bukan azab? Langit gelap ni boleh jadi belaka. Tak. Kita ingat hujan nak turun, tiba-tiba cabut atap perahu. Nak kata apa? Perahu mari nyepolah pokok, tombai habis atas kereta baru beli. Duduk depan tangga nak kata. Banyak kes. Sekali angin pusing mari macam-macam berita. Kerugian tu, kerugian ni, rumah cabut atap, kereta kena tipu di pokok, rumah macam-macam. Maka Nabi kata, siapa dia jamin bahawa hak datang tu, hak gelap tu bukan azab? Qad uzziba qaumun birih. Orang dulu telah diazab dengan angin yang kuat. Utuh habis bangunan. Wara'a qaumunil azab, mereka tengok gelap di langit, azab. Faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Dia kata, hujan ni pakak wak keluar besin, baldi, keluar bekas air nak tadah. Rupa-rupanya kau mari api. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka para jemaah sekalian, tuan-tuan tanda punca-punca berubahnya rahmat Allah Taala kepada satu kaum, insya-Allah saya ringkaskan. Kita ni boleh ringkas, boleh panjang ya. Kita coba ringkaskan. Tak pada sejam 2 je, boleh ringkas. Dan kita ringkaskan kepada 10 perkara insya-Allah. Ini agak-agaknya masa cukup. Rawah Ibnu Majah wal Hakim wa Tabarani bisanadin sahih, kata di muhakkik ni, daripada Abdullah bin Umar. Tanda tuan-tuan, hadis ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, saya rawi hadis ni biasa dia riwayat mengikut fakta supaya kita dengar tu kita yakin dia dengar sungguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata mau dengar sungguh duk main ai gitu, kita nak percaya payah. Nah, lepas-lepas bila tanya siapa dia, cerita kawak sebenarnya. Dia sebut orang tak boleh percaya dalam kapur dia tu. Kita nak dengar ini bukan hadis. Ibnu Umar kata, kuntu asyira asyaratin. Aku salah seorang 10 orang dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal, Huzaifah, Amr bin Auf, Abu Sa'id Khudri, ana. Siapa dia ana? Ibnu Umar. 10 orang kami. Tengah kami duduk 10 orang liku Nabi. Faqama fatan minal ansar. Dengar cerita. Seorang pemuda daripada Ansar bangun. Salam, dia bagi salam. Kemudian dia duduk balik. Faqala ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Menarik soalan ni. Rasulullah, mana kau orang mukmin yang paling baik? Orang mukmin semua baik, tapi yang paling baik, kalau bahasa sekarang, the best lah. Agak-agak siapa dia? Takut Nabi tunjuk ni Abu Bakar. Nah, kalau tunjuk Abu Bakar, rugilah kita. Biasanya jawapan Nabawi, tuan-tuan ingat,
Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, jawapan yang dia beri jawapan boleh diguna sampai kiamat. Itu jawapan Nabi. Dalam bahasa kaedah dia panggil jawami'ul kalim. Tulis sikit. Jawami'ul kalim maknanya cakapan pendek, makna dia merangkumi banyak perkara. Nabi kata, orang yang paling baik, yang paling afdal, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlak. Masya-Allah, habis. Kena hak ni sepatah. Asal kau orang akhlak baik, itulah manusia mukmin yang paling afdal. Dia tanya lagi, fa ayyul mu'minina akyasu? Mana kau orang mukmin yang paling cerdik? Allahu akbar. Kita nak jadi orang paling baik, boleh ke tak boleh? Insya-Allah kita perbaikkan akhlak kita, jadilah mukmin afdal. Sekarang ini soalan yang kedua, mukmin akyas yang paling cerdik. Tuan-tuan puan nak jadi orang cerdik ke tidak? Nak? Dengar jawapan. Qala sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Allahu akbar. Nabi kata orang paling cerdik orang yang banyak mengingati kematian. Kenapa kamu tak buat maksiat? Takut mati. Ni. Jangan pula kenapa tak buat maksiat? Takut polis. Tak jadi hal tu. Dan bukan sakat ingat saja. Kalau sakat ingat tak lalu makan, masjid tak pergi juga, tak jadi. Nabi kata wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka ingat kemati, kemudian mereka membuat persiapan rapi untuk menghadapi selepas mati. Mati senang. Lepas pada mati tu masalah bagi kita. Nah, kita kata merehat dah dia. Kita kata bila tengok orang sakit kuat-kuat mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rehat dah dia. Betul ke dia rehat? Kalau dia orang beriman, yastarih, memang dia rehat daripada segala kesakitan yang dihadapi atas dunia. Allahu akbar. Jadi pemuda ni pun sakatan. Dua soalan dia posnya. Kata Ibn Umar, fa aqbala ilaina Rasulullah. Lepas Nabi jawab soalan pemuda ni, Nabi pun berpaling pada sahabat-sahabat yang 10 orang tadi. Faqala ya ma'syaral muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin semua, khamsun izabtulitum bihinna, 5 perkara ini kalau kamu diuji, ditimpa ke atas kamu, Nabi kita berdoa wa'auzubillah an tudrikuhunna, aku minta berlindung Allah Ta'ala daripada kamu ditimpa dengan 5 perkara ini. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita kena doa ke Nabi lagu tu berasa segar. Tapi apa boleh buat, Nabi doa ke sahabat dia yang ada depan dia. Kita juga kita berdoa supaya Allah Ta'ala tidak timpakan kita bala ini. Tanda tuan-tuan, yang pertama, lam tazharil fahishatu, tidak zahirnya perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Apa dia fahisyah ni? Termasuklah zina, liwat, LGBT, tulis belakang. Kalau zahir hak ni, maka akan tersebarlah penyakit-penyakit taun, penyakit yang belum terjadi sebelum daripada ini. Baik, kita balik ke zaman kita ini. Penyakit Covid ni, belum ni ada ke tak ada? Belum ada. Zahirnya penyakit ini setelah penyakit-penyakit lain. Dulu ada sifilis, apa dia lagi, banyak macam-macam penyakit kan? HIV, apa lagi penyakit hak parok atas dunia, penyakit. Mari Covid-19, jangan ubah lah 19 sekat tu, cakap mari Covid-20 pula, tak kerja buat lagi kita kan? Maknanya Nabi kata kalau zahir perbuatan zina, mungkar, LGBT, tuan-tuan kena ingat, kita jangan duk tengok negara kita lah. Negara kita ni terkawal, sambil-sambil terkawal pun, salah satu daripada perarakan hari merdeka, zahir dia buat-buat ni, buat-buat nyah-nyah ni, akak bendera juga dah buat dia apa, belagak. Patutnya ditangkap semua buat-buat dia ni, tapi boleh belagak juga buat bendera. Negara lain nikah jantan sama jantan sudah ada, belagak buat kenduri walimah lagi, Masya Allah. Semalam saya tengok dalam video,
dalam gambar ni orang tunjuk laki-laki menikah dengan dongki. Kita kata dongki tu bodoh, dia tu abda lagi, lebih bodoh daripada dongki lagi. Nak kata apa? Boleh kau guna abda, lebih bodoh. Bahasa Arab. Baik, satu penyakit. Penyakit yang kedua, kalau kita tak ada benda ni, insya-Allah tak mari penyakit. Maka dengan mari penyakit yang kedua, wala yanqusul mikyala wal mizan, tidak berlakunya pengurangan sukatan dan timbangan. Hari ini sukatan dan timbangan ni berlaku ke tak berlaku pengurangan? Berlaku? Tak berlaku. Timbangan digital solid 100%, dia punya tim sukatan cukup. Betul tak? Kalau dulu kita beli berah ke beli apa-apa dengan makcik ada jual di pasar, nah, kalau nak beli secupok berah, dia tambah lagi atas. Selagi tak penuh dia punya leng, orang sini panggil apa? Kopi, cupok kan, bekas dia. Oh, tambah penuh, bumbu lagi. Lah ni tak ada main-main. Lebih sikit naik pula gram. Kira betul-betul. Maknanya sukatan zaman kita ni kuat. Tapi berlaku sukatan dan timbangan. Apa dia? Ni kalau kita langgar program-program lah. Nah, kita berlanggar, kita boleh 100 giga, dia panggil 100 gig sebulan. Bayar RM120. Kalau kita guna banyak, habis tengah jalan, habis lah. Betul tak? Tapi kalau kita guna lebih, guna tak habis, adakah di atas klik lebih tu? Tak ada. Awak di atas mesej bagi awak, data awak di forward ke bulan depan sebab awak guna tak banyak. Tak ada. Alah ke dia habis, kita kena bayar tambah. Kalau kita tak habis, di atas klik ada? Tak hantar balik. Ni kata apa? Kita bayar bulan satu benda-benda. 3 hari 3 malam. Line down. Dia potong tidak bayar kita. Contoh itu banyak lagi kalau kita nak buat, tapi contoh cerah kita hari ni. Maknanya berlaku benda ni. Tuan-tuan jangan ingat sukatan timbangan tu je. Ni benda-benda lagu ni termasuk dalam al-mikyal wal mizan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu akan diambil dengan kemarau. Kemarau lagu mana hujan banyak ni? Nak mari tadi hujan situ lebat, sini lebat. Hujan banyak. Tapi hari-hari kita duk baca dalam berita, sini tak ada air, sini tak ada air. Kemarau lah tu. Tak ada air ni apa dia? Tidak kemarau kan? Tak semesti kemarau tu tak ada. Masuk rumah tak ada air. Kemarau dari rumah kita. Allahu Akbar. Baik. Wa jawris sultan, syiddatul maunah, susah hidup. Bagai-bagai cuka banyak, dan juga pemerintahan yang zalim kepada rakyat sendiri. Nauzubillah. Penyakit yang ketiga, tanda tuan-tuan. Kita nak cukup 10 ya. Lebih pada itu semula pula. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Di mana-mana orang yang tak keluar zakat. Hari ini insya-Allah orang-orang yang dapat kesedaran zakat dia bayar. Tapi orang yang tak sedar, dia bayar zakat tapi tak cukup nisab. Ada. Aku setiap tahun bayar 2,000 zakat. Wui ke pondok lagi, wui ke orang miskin. Dia bersungguh tepuk meja 2,000. Kalau kita pergi kira harta dia 2 juta, bukan 2,000. Ingat molek kan? Berapa lagi dia punya harta kita ni 1/40. Manakala ada 40,000, 1,000 zakat. Kalau ada 40 juta, berapa? Bukannya 2,000. Dia jajah 2,000 tu. Saya setiap tahun zakat. Tak bayar zakat lah tu dah. Ini bahaya tuan-tuan. Kena tanya khabar kita, anak-anak kita, ahli-ahli perniagaan kita. Orang tak berniaga pun, hok simpan duit lebih daripada nisab, kena bayar zakat. Baik. Apa jadi? Nabi kata, muni'ul qatr. Allah Ta'ala tak tahu hujan rahmat pada kita. Hujan turun, banjir. Masya Allah. Berat. Ulaulal bahaim lam tumtaru. Kalau tidak kena binatang duduk minta hujan, Tuhan kata aku tak tahu hujan langit. Kering kotak buat kita. Nauzubillah.
Pasal itulah kalau bunyi binatang duduk memanggil hujan, katok duduk jangan duduk marah dia, biarnya panggil. Kalau kita ada makan lagi capok dia tu lu kuat sikit panggil hujan ni, mesti marah ni. Jangan main. Yang keempat, walan yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Mereka batal perjanjian Allah dengan Rasul. Kita berjanji Allah Taala nak taat, nak jadi baik, ataupun perjanjian sama-sama kita, ni bahaya ni. Lalu ni kita buat perjanjian, hari ni berjanji, esok tak ada esok, petai kara tukar. Perjanji apa lagi tu? Nama dia akuan bersumpah. Sumpah bayar berapa ringgit bayar akuan sumpah? 10 ringgit. Lama tak sumpah buat kita ni. Berapa bayar? 10. Mana hak bagi sumpah-sumpah? Tak ada. 10. Cok 10 ringgit. Pagi ni 10 ringgit, petai kara 10 ringgit orang lain pula. Mana perjanjian? Ini berat. Wa aufu bi ahdillah. Allah Taala kata tunaikan janji bila kita tunai, jangan main-main. Kalau janji tak tunai apa jadi? Sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Nasaya penjajah akan mari ambil kebaikan negara kita ni, diambil oleh penjajah. Allahu akbar. Tadi saya baca dalam berita waktu negara Perancis pergi tawan negara umat Islam, kono-kononya dalam tung barang-barang dia tu senjata. Bila pengawal hak Islam ni pergi bukan senjata, emas kepi-kepi tu nak balik negara dia. Tengok, dia mari ambil khairat dalam negara kita menjadi kuli dalam negara sendiri. Toke-toke penjajah mari. Tak kira lah penjajah bangsa ke apa. Hari ni walaupun kita tidak dijajah secara ketenteraan, tapi kita dijajah oleh orang bukan Islam. Orang besar-besar hari ni yang duk kuasai ekonomi negara boleh siapa. Kita jadi pak teruk ya. Na'udzubillah. Yang kelima, man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dengar ni. Selagi pemimpin-pemimpin umat Islam tidak menjadikan Quran sebagai dustur, undang-undang perlembagaan negara kita duduk di luk rek lagi, orang putih lagi, luk kromo, luk apa dia. Kitanya duduk dengan undang-undang Islam ni duduk dikurung di dalam masjid, nikah kahwin, harta pusaka. Hak lain tu bayar orang putih belaka. Apa jadi? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Nabi sallallahu Allah Taala akan jadikan perbalahan sama-sama kita. Nauzubillah. Ni kita sehari dua duduk balah, bukan sehari dua lah, bila-bila duduk kelahi. Sama-sama kita, sama-sama orang besar-besar duduk berkelahi. Sebab apa? Sebab kita tidak kembali kepada hukum kepada kita Allah Azza wa Jalla. Nak hukum kita Allah, masing-masing tarik diri. Tak boleh zaman kita ni hukum undang-undang Quran ni lapuk. Sedap bahasa dia lapuk. Nah, undang-undang orang putih tu betul. Jangan main. Itu 5 perkara tuan-tuan. Bila mari 5 perkara, itulah di antara sebab-sebab berubahnya keamanan sebuah negara menjadi buruk. Na'udzubillah. Jadi kita kena belajar, tinggallah benda tu. Tanda sebab yang keenam, sebab-sebab juga akan ditimpa umat ini. Kata Nabi SAW, satu masa umat ini akan ditimpa khasfun wa maskhun wa qazbun. 3 perkara. Na'udzubillah. Khasaf, ada orang-orang yang ditenggelam dalam bumi. Kita duduk dia tiba-tiba masuk dalam bumi, tanah runtuh. Ini berlaku. Tsunami tu ialah tu. Kan orang kena tsunami ni tak habis. Pergi korek ambil jumpa dalam tanah, mayat-mayat. Na'udzubillah, kita minta berlindung. Bangunnya hak tahu mana habis. Maskhun ni bertukar rupa. Orang jadi monyet, orang jadi babi. Na'udzubillah. Takut kita. Kau tak takut? Yang ketiga, dia panggil maskhun, qazfun, kena panah, kena lontar. 3 perkara, dilempar dengan lontar dengan batu. Na'udzubillah. Jadi orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata zak, bila jadi lagu ni? Nabi kata iza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Tanda tuan-tuan, 3 penyakit ni
Bila tersebar, mungkin manusia akan bertukar rupa. Bila arak diminum secara terang-terangan, le ni gak setengah tepat gak ni hak jo nyapu siapa ni, dia kata botol arak banyak pada botol ring, betul tak? Tepi-tepi laut ke tepi mana tempat pelancongan, penat kita pergi turun ke botol ban nak pergi airport negara umat Islam. Hak mula-mula masuk di airport apa dia, bukan botol ring, botol arak. Na'udzubillah. Anak naik ke botol ban sekali, kapal terbang Malaysia, sebut nama lah senang, duduk main sini-sini tak siapa maksud. Anak-anak orang Islam ni lah kari belah pak pohon, dia bawa botol agak wine, kata mek ni kalau ajak minta air tak begitu pun panggil dia, ni bayar ke sedekah? Saya tanya dia, agak tu bayar ke sedekah? Dia pun pelik, je bayar mana ada sedekah tahu dia, dah free ya, kita sediakan. Kata Masya Allah, aku kata kedai ada arak aku tak masuk, tapi atas kau tu banner lari mana kita? Nah, maknanya sekali bala mari tak jumpa cari dah kita ni. Pakai banyak mati tak berkubur kata orang. Lepas tak ada orang senyap tenang, kita panggil dia mari. Kata mek, awak ni jangan apa happy sangat duk hidang arak ni. Kalau atas kau tu banner ada arak, sembunyilah. Kaki mabuk minta, ni bawa botol macam bawa air. Duk main wine kata sakit kepala tengok. Berdiri bulu romo kita. Kalau turun bala Allah Taala tengah tu tak tahu mana kau tempat. Cari tak jumpa. Akhir kali dia mari, 2-3 orang mari. Ustaz, bantulah kami sampaikan kepada suara ini kepada kerajaan, minta hapuskan benda ni. Mintalah pramugari boleh pakai tutup aurat. Kita balik bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita ahli parlimen, minta tolong sampaikan, sudah disampaikan kerajaan istikbar, sombong, tak mau tukar juga pakaian anak-anak kita. Gitu. Hilang MS 3 berapa dulu? 70. Ingat ke insah? Tak insah juga. Nak kata apa? Ni semua ni penyakit-penyakit sombong mari. Tak kira hak mat mana. Mana Nabi kata bila mari benda ni, manusia akan bertukar rupa. Arak dan zahirnya ma'azif, muzik. Lari muzik pada dalam masjid, tak ada orang marah. Zaman dulu kalau kita buat radio mari pasal sini agak-agak mana. Nyampai ekor dengan tokak tebah kata email. Betul tak? Gila apa pasal radio dalam masjid? Lah ni tu email kita dak lah. Telefon tu email tengah maya bunyi dangdut gogeng-gogeng mana agak. Allahu akbar. Kalau telefon dalam poket boleh tutup. Ni dia letak telefon luar. Nak gitu tutup macam mana? Pasal tu anak bimbang. Ni setengah orang nak bila nak semaya dia ambil telefon tak jauh. Kalau salahnya bunyi nak tutup macam mana? Kalau dalam poket ni kita rasa koh-koh tutup tak? Gilah majlis keagamaan kau apa muzik belaka jadi. Bahaya, tuan-tuan. Dia biasa ni senoni dah. Kalau kelak malam pak tu dia mabuk muzik ni. Qainat tarian. 3 ni kembasian kata orang. Tak lagi. Kata di para ulama hadis kata, syarah pada hadis ni, dia kata orang yang ditukar rupa ni 2 kumpulan. Tanda tuan-tuan. Ini ulama hadis kata, syarah. Kumpulan yang pertama ulama su, ahli-ahli agama yang jahat, yang membuat pendustaan ke atas Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halal harus hak Nabi tak suruh buat menari berjoget nak selawat, jangan main kan. Jadi mereka ni akan ditukar rupa, naudzubillah. Yang kedua puak-puak yang mujahirin, yang membuat maksiat cara terang-terangan, mereka ni akan ditukar rupa. Kata di para ulama mungkin di dunia tak bertukar. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam TV lah, sekali-sekala kita lalu tengok. Nah, ni ahli-ahli hodok mai kogeran kaki-kaki kelak ni, tangan dia melompat atas petah tu, dia dengan hodok lezu lebih kurang. Betul tak? Oi, putar kepala tu apa monyet. Betul-betul tukar rupa. Rupa tak tukar tapi gaya bertukar. Lagi kuat melompat, lagi hebat, lagi dapat tepukan gemuruh. Hak dia tepuk pun lebih kurang tu juga. Kata dia ulama, illam yumsakh fi dunya, kalau tidak dihapus atas dunia rupa dia, musiha fi qabrihi, nauzubillah,
ditukar dalam rupa dalam kubur ataupun tunggu pada hari kiamat. Baiklah para jemaah sekalian, kita nak pergi ke berapa penyakit kita habis pula. Penyakit yang ketujuh, tuan-tuan. Penyakit kebinasaan umat dulu yang sebab yang ketujuh, iaitulah sebab berlakunya kezaliman. Istikbar, menzalimi, menindas orang. Ketika itu Allah Ta'ala hapuskan negara mereka, terbalik ke buah habis. Dan zaman kita ni pun jangan sombong. Orang-orang sombong, kata Nabi SAW, innallaha la yumli lizzalim. Allah Ta'ala bagi tempoh pada orang zalim. Orang zalim, dia bagi tempoh. Mudah-mudahan dia bertaubat, mudah-mudahan dia insaf. Tapi iza akhazahu lam yuflithu, bila Tuhan ambil tindakan tak akan terlepas. Maknanya rahmatnya Nabi kita SAW kepada umat ini, zalim setara mana dia tidak ambil tindakan selalu. Innallaha yumhil wa la yuhmil. Ingat boleh, Allah Ta'ala beri tempoh tapi dia tidak lepas. Zalim kena, mungkin tak kena hari ni. Kadang-kadang kita rasa macam penat juga dah. Bila orang ni zalim, diktator, kita rakyat dia berdoa, ya Allah hilang orang ni, tak hilang. Ada hak mereka 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun diktator, tak hilang. Sebab kata di para ulama, sebab ghayyiru ma bi anfusikum fa bima kasabat aydikum, dengan sebab kita sendiri buat perangai dengan Allah, Allah hantar mari penyakit-penyakit lagu ni untuk apa? Supaya kita insaf dan kita sedar. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, zalim menjadi punca kerusakan yang ke-8. Sebab yang ke-8, kita tidak menyekat kezaliman orang, tidak membantu orang-orang yang dizalimi. Kita tak bantu. Hari ni para jemaah sekalian, sahabat-sahabat kita kena zalim. Palestin kena zalim, di Syam, di Syria kena zalim, Rohingya kena penyanyi dem. Kita nak pergi tak boleh. Undang-undang negara kita tak boleh pergi. Kalau pergi jadi teroris, kan? Jadi teroris habislah kita. Kita boleh hantar bantuan, cari NGO yang dipercayai, yang dikenal pasti dia ni telus, hantar bantuan. Tak jumpa cari NGO. Kita berapa kali kita mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, bantulah saudara kami yang dizalimi di sana, tebuk nama tempat-tempat. Kau pakai tak doa-doa. Ada setengah tempat anda tengok waktu negara dilanyak oleh orang bukan Islam, contoh di Palestin dibom oleh Yahudi. Itu baca kunut, fa inna kata kedi pakai senyak situ tak. Sepatutnya fa inna kata kedi wala yuqda al itu sambunglah, Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin. Ya Allah, beri pertolongan saudara kami di Palestin, di Syam, di Rohingya. Sebut nama, tak sebut sepatah. Fa inna kata kedi senyak gak wasallallahu. Macamlah mereka itu bukan saudara kita. Nak pergi tak boleh, nak hantar duit tak banyak, doa tak ada siapa bersekat, kecuali KJL keluar perkeliling, tidak dibenarkan kunut nazilah. Tak ada apa-apa nak. Ni KJL suruh, kita tak buat. Oh, pusing kita. Allahu Akbar. Maka siapa dia tak tolong orang zalim, mereka ni akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata di Al-Quran dalam surah Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah Ta'ala tidak akan binasa negeri yang zalim dalam itu, tapi masih ada lagi muslih. Muslih ni pendakwah-pendakwah yang cuba nak membaik pulih kerusakan itu. Ini kalau kita pendakwah dia juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita diam, kita tak buat apa, maka pada ketika itu tunggulah kehancuran yang datang. Hancurlah kita. Kita tengok benda mungkar, kita bukan nak pergi tolong, kan? Bukan nak pergi bantu, bukan nak pergi sekat, buat tak tahu. Pasal apa tak tahu?
Sebab kita baca kata-kata pepatah tidak boleh jaga tepi kai orang. Ni orang pas dalam kai, kita duk main tepi kai, kok mana lagi? Mentah kecapak anak sana sini, tepi kai. Nah. Sebab yang kesembilan, kufranin ni'am. Kufur nikmat Allah Ta'ala dengan melakukan pembaziran, menghina makanan dan berbangga-bangga dengan majlis-majlis jamuan kita. Allahu Akbar. Ana ingat satu cerita waktu kami di Madinah dulu. Orang tua Arab, dia pergi semaya subuh, lalu kot tos apa petambur makan nasi. Orang Arab ni kalau dia buat kenduri, sembelih seekor unta besar-besar, nasi tu 2 kawah, dia makan daging, nasi tu campur gitu ya. Jadi nasi tu petambur dekat tos apa. Pak cik ni duk menangis, Orang lalu nak pergi mai subuh, "Lish tabkiya ami?" Kenapa menangis ya Pak cik? Dia kata apabila manusia lupa nikmat, manusia buat pembaziran, tunggulah saat Allah Ta'ala tarik nikmat yang kita ada. Menangis. Orang lain turut menangis. Nak siapa ke masjid pakat menangis belakang tengok betapa dahsyatnya. Tak kita hari ni Masya Allah tabarakallah. Sekali kita buat majlis jamu yang besar-besaran, hak dicampur dalam tu sampah 1/3 mungkin daripada makanan. Dah hak buffet, hak ambil ni pula, Allahu Akbar. Macam tak aja jumpa 3 hari 3 malam tak makan. Nak nyo tambah makan ni. Atau colek tak sedap kau ni Pong tu siapa? Dia ambil pinggir lain pula. Lain kali jangan bagi pinggir banyak-banyak. Tetamu mari kita bisa, pak cik pinggir ni. Tukar hak ni lepas sudah. Baru dia jimat. Ni setengah orang tu bukan sangat pinggir satu. Pinggir polisterin, plastik 3 tikak dia ambil. Nak kata apa? Orang kapur ni jauh belakang tak ambil. Ni cerita sungguh ni. 3 keping pinggir dia ambil tak depan. Anak kita hak basuh. Pelik. Dia kata apa? Apa dia ni ambil 3 pinggan? Pak cik tu dengar. Tersipu-sipu malik. Salah hakak sana. Subhanallah, salah hakak. Kata pada dengan budak pasti tegur. Tak ada kayuh dia lagi tu. Sombong tengok. Punca yang ke-9, kufran an-ni'am. Kufur nikmat. Allah Ta'ala akan pembaziran, Allah Ta'ala akan tarik nikmat. Na'udzubillah. Tuan-tuan, hati-hatilah kita. Kita makan Nabi suruh jilat jari. Nah, kita lah ni hak dopas betul dua tak ambil dah. Pakai ketak gitu ya, mari ambil apa. Sekali ngeping-ngepingnya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Baiklah, yang terakhir para jemaah sekalian, Allah Ta'ala akan beri, dia panggil al-ighraq fillah. Allah Ta'ala tenggelamkan manusia yang lupa ni di dalam hidupnya lara, macam hidup ni tak ada faedah. Duduk dengan Abbas dalam hadis yang diriwayat oleh Uqbah bin Amir, tanda hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asi." Apabila kamu tengok Allah Ta'ala beri dunia kepada ahli maksiat. Siapa dia tu, kedap besar tu, bisik kita dah. Ahli masjid kita kata, tak aja mari. Keluar zakat kau orang miskin sini, tak aja bunyi. Tapi kedar dia Masya Allah makmur. Musim PKP pun laku. Sedangkan dia ahli maksiat. Allah Ta'ala beri dunia kepada ahli maksiat, mu jangan duduk deki. Fa innama huwa istidrajun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan satu istidraj. Allah beri dia supaya makin dia lara. Lagi tak semaya, lagi tinggi darjat. Kita ahli masjid ni, Allahu Akbar, kedai orang panggil lepas sewa, bolehlah awak beli makan untuk anak sikit. Hak ahli maksiat, 3 cawangan dah buka, laku belaka. Kemudian Nabi kita baca ayat, falamma nasu ma dzukkiru bih, bila mereka lupa kepada ajaran Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami akan buka pintu-pintu kemewahan, mewah. Hari ni kalau tengok dalam internet, budak-budak muda umur 20-an duk tayar kereta Mercedes, kereta BMW, jual gapo? Jual saham, jual mengko tu, jual mengko ni, laku belaka.
Tak tahu patuh syariah ke tidak tu. Ingat molek. Ha. Farihu. Iza farihu bima utu, mereka happy, gembira dengan pencapaian yang hebat. Akhaznahum baghtatan. Allah kata kami ambil segera. Tak tahu apa. Tak ada nak mikir, tak ada nak bayar hutang. Mati. Apa? Aksiden kereta. Kata. Umur baru 30 tahun, 27 tahun. Nak gimana? Nauzubillah. Baiklah para jemaah sekalian. Kata di Hasan suratul An'am ayat 44, kata di Al-Imam Hasan Basri kata apa? Mukira bil qaumi wa rabbil Ka'bah utu hajatahum summa ufidu. Allah Taala nak uji hamba-hamba dia ni, diberi. Mereka makin lalai, makin lupa, kemudian diambil tindakan ketika itu dia mati tak sempat taubat. Nauzubillah. Sebab itulah Nabi di akhir hayat dia, mari harta-harta bertimbun di Madinah, penuh. Mari harta daripada Bahrain. Nabi keluar nak mai subuh esok, penuh masjid. Nabi tengok, Nabi senyum. Nabi kata, Nabi lepas mai subuh, Nabi kita paling pada sahabat, boleh jadi pokok muni dengar kali. Barang-barang siapa daripada Bahrain semalam banyak. Kata sahabat, bala. Ya Rasul, dengar. Nabi senyum, penuh masjid ni. Bukan zaman kita, ya zaman kita ni kalau ada nak bagi benda-benda pas tangga masjid, pasal kemah kita. Nah. Kalau bercakap nak bagi ilmu lagi pas kalau gitu lah. Nabi kita bersumpah. Nabi kata, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah aku bukan takut kepakiran menimpa kamu, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum. Nabi kata aku memang takut dunia ni dibuka seperti Allah telah buka dunia ini kepada orang dulu pada kamu. Mereka berebut, mereka kejar, mereka berambak, mereka binasa. Aku bimbang takut kamu juga binasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Baiklah para jemaah sekalian, itulah 10 perkara sebab-sebab kebinasaan umat terdahulu. Kita jangan lupa dia juga boleh membinasakan umat zaman kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.